Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 7 hari bulan 1 2024, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang ketiga. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 278 sampai 281, iaitulah ayat Al-Quran larangan riba, stop riba, atau berperang dengan Allah. Mau pilih salah satu, nak berlawan dengan Tuhan ataupun taubat daripada riba. Kemudian Allah Ta'ala beri galakkan supaya kita tangguhkan kalau ada orang berhutang tak boleh bayar, kerana bukan tak nak bayar, tak dapat nak bayar, kerana kemiskinan, kerana masalah terdesak. Bagi tempoh yang sesuai dengan keadaan dia, atau sedekah. Mumalah tak nak aku bagi tempoh, sedekah lah, senang, lagi baik. Dan ingat, semua kita akan mati dan kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi pelajar yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 89. Muka surah 89. Mari kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Balik kita kepada tafsir ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah, jangan menuntut lagi, berhentilah, hapuslah saki baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang itu,
ataupun ada di mana tempat yang kamu berlaku riba di situ. Jika benar kamu orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Ayat ini arahan tegas, iaitu munasabatul ayat. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala nyatakan larangan riba, dan dia boleh ambil mana? Boleh ambil kepala modal dia, boleh ambil balik. Yang lebih pada modal jangan guna. Jadi mungkin orang keliru menyangkakan bahawa tidak ada beza di antara al-maqbud minhu yang sudah diambil ataupun hak kita tak ambil lagi dengan orang, duduk di tangan orang, riba tu. Jadi seolah-olah macam hak riba lama, okey, teruskanlah, sudahlah kata orang. Yang dilarangnya buat riba baru, itu pada anggapan sebahagian orang. Maka datang ayat Quran ini, potong terus. Liza azala ta'ala hadzal ihtimal, Allah Ta'ala kerak salah sangka tadi dengan ayat ini. Kalau ada lagi saki baki riba yang belum diambil, tutup, close account. Mana tutup account, tak sedut mikir nak ambil lagi. Yang kamu boleh ambilnya modal, kepala modal yang kamu beri kepada orang tu. Contohnya dia bagi modal 10,000, riba 2,000, ambil 10 je, yang lain itu hapuskan, kerana itu riba yang tidak diizinkan oleh syarak. Jadi jelaslah ayat Quran ini. Allah Ta'ala mula dengan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman. Kita tak boleh cakap dengan non muslim, dia tak dengar kata. Kita bercakap dengan orang beriman, ittaqullah. Allah Ta'ala mula dengan satu sifat yang ada pada orang beriman. Kalau betul-betul bertakwa kepada Allah, kalau betul-betul kamu takut kepada Allah, kalau kamu betul-betul nak keselamatan daripada azab Allah, berhentilah daripada riba. Wazaru ma baqiya minar riba, tinggalkanlah yang ada saki-baki lagi riba. Setelah kita ambil kepala modal, tinggal tutup account. Modal dibayar dah 10,000, tinggal 2,000 lagi riba, habis. Kita ambil nombor buku account kita, pangkah, tidak ada sebarang tuntutan lagi, kerana yang 2,000 itu adalah haram. Baik, terima dah ayat Quran, dengar dah riba itu haram tapi kerah kepala tak dengar kata. Nak lagi, tengok ayat berikutnya. Fa illam taf'alu, Allahu Akbar. Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan perintah mengenai larangan riba itu, gitu attack lagi nak ambil hak riba hak belum dibayar. Kepala modal ambil dah, tapi hak baki riba tu nak ambil lagi. Maknanya kalau kita sekarang belum lagi pergi tukar account daripada konvensional kepada Islamic account, tak usah juga, kerah kepala juga, tak dengar kata juga, kerana nak ambil pulangan dividen riba yang besar. Apa jadi? Fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih, maka ketahuilah kamu akan berperang, akan adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akibatnya kamu tidak akan temu jalan selamat. Jadi kalau kamu tak dengar kata juga, seolah-olah kamu telah istihar perang dengan Allah dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat tak berat nak perang dengan Tuhan? Mana boleh. Maka munasabah ayat ini, lamma kan min haqqi man anada sayyid, maknanya siapa-siapa yang langgar perintah ketua, orang ini akan diambil tindakan. Sama di sini, bila Allah Ta'ala larang riba,
ada lagi hamba Allah Ta'ala nak main riba, nak ambil lagi riba, maka dia kata fa'zanu biharbim minallahi wa rasulihi, maka kamu istiharlah perang. Allah Ta'ala istihar perang dengan kamu. Kalau Tuhan istihar perang, apa lagi kamu nak pergi? Nak pergi mana mu? Fa'limu anfusakum wa ghairakum, kamu beritahu kepada kamu dan orang-orang lain yang tak mau taubat daripada riba ni apa jadi? Mustayqinin annallaha yata'addakum biharbin, yakinlah bahawa Allah Ta'ala janji untuk berperang dengan kamu, dan termasuk dengan Nabi SAW akan perang kamu. Jadi kalau berasa kerah kepala nak berperang dengan Allah Azza wa Jalla, silalah, jangan taubat daripada riba, ambil lagi riba yang ada pada kamu itu. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya ialah pokok asal harta kamu boleh ambil. Walaupun harta ini pernah menjadi aset kepada perniagaan riba, tapi oleh kerana harta itu hak kamu asal, pergi ambil, pergi tutup akaun, semak kita punya transaksi, banyak mana ada, tengok banyak mana ada, ambil dia punya yang tinggal lagi tu. Hak riba jangan ambil, boleh tutup akaun lah. Ni ada orang tanya ni, dia duduk dalam tempat simpanan pelaburan yang tidak patuh syariah. Bila dia dengar tafsir ayat riba ni, alhamdulillah, saya syukur kepada Allah SWT. Ramai yang hantar mari maklumat mengatakan mereka dah insaf, dah sedar setelah belajar Quran ni, nak taubat daripada riba. Macam mana? Kita kata beginilah, setiap orang tu ada dia punya kadar potongan elang gaji dia. Jadi awak potong berapa sebulan? Ada 100, ada 200, ikut kategori gaji. Kita kira daripada bila tarikh potong, mungkin 10 tahun dulu, 15 tahun dulu, sebulan berapa? 150, 128 ringgit sebulan. Kali. Mungkin ada kenaikan gaji, dia potong banyak sikit, kali pula. Kali-kali keluar 256,000 ringgit modal, tapi dalam akaun kita ada 286,000, maka kita ambil 256 tadi, yang lebih lagi 20,000, 30,000, itu nama dia riba yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita kena bersihkan harta kita. Itu cara yang paling mudah, insya-Allah. Nak buat macam mana kita tak tahu. Jadi kita kena guna cara kira-kira yang boleh kita kira. Maka di sini Allah kata apa? Jika kamu bertobat, asal pokok modal kamu itu boleh ambil. Jangan takut. La tazlimun wa la tuzlamun. Dengan yang demikian itu, kamu tidak berlaku zalim kepada orang. Kita tak enak kepada orang, sebab kita tak perah huguk dia, tak ambil harta dia. Dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Kenapa? Sebab orang lain pun tak boleh ambil harta kita, dengan sebab undang-undang syariat yang ketat, undang-undang syariat yang baik, yang telus terhadap riba ini. Kita mengatakan inilah suatu perkara indahnya syariat Islam apabila dia datang daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, itu dia punya ayat. Kalau kita nak tengok, saya bagi kronologi pengharaman riba. Sebab jemaah kita ni dia suka main sejarah, suka sejarah. Pengharaman riba telah melalui beberapa proses peringkat. Ada 4 kali. Peringkat yang pertama, isyarat jauh-jauh.
iaitulah semasa di Mekah lagi. Tulis berdasarkan kepada ayat surah Ar-Rum ayat 39. Surah Ar-Rum ayat 39, wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Hak mana mau ambil riba pada orang itu, Allah Taala kata di sisi Allah Taala tak ada tambahan. Itu dia panggil dalam bahasa kata isyarat pada riba. Dan kembar kepada riba, pengharaman arak juga isyarat dalam suratul Nahli ayat 67, wa min thamaratin nakhili wal anabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Anggur dan juga tamar boleh dibuat arak, kamu mabuk dengan dia tapi kamu dapat rezeki yang baik sebab boleh jual. Itu peringkat pertama. Peringkat yang kedua, Allah Ta'ala cerita dalam Quran tentang Yahudi di Madinah, alladzina harrama alaihimur riba fa'akalu. Yahudi dia tak pernah dia riba, tapi dia ambil riba dengan orang Islam. Dalam surah An-Nisa ayat 161, wa akhdhihimur riba wa qannuhu anhu. Dia ambil riba, tapi riba itu telah diharamkan. Maknanya Tuhan kata cerita Yahudi. Jadi cerita Yahudi. Kemudian datang ayat yang ketiga, pengharaman riba. Allah Ta'ala kata dalam surah Ali Imran ayat 130, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Mu jangan ambil riba yang berganda-ganda, sikit-sikit boleh lagi. Itu ayat 30. Yang ni sama juga dengan pengharaman arak dalam surah An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina la taqrabus salah. Orang beriman, mu jangan solat kalau kamu mabuk. Yang kedua tadi saya tinggal. Waktu Allah Ta'ala larang ambil riba Yahudi, tapi dia ambil. Ini dari sudut pengharaman arak. Di sini ayat Al-Baqarah 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang tanya tentang hukum arak dengan judi. Tuhan kata qul hi fihima ismun kabir wa manafi'un. Dosanya besar tapi ada manfaat. Ada timantara. Itu yang ketiga, riba haram yang mudha'afah, berganda. Kemudian haram arak, jangan mabuk, jangan solat ketika mabuk. Mari ayat yang keempat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hei orang beriman, tinggalkan semua riba kalau kamu beriman. Kalau kamu tak beriman, kamu tak tinggal. Ayat kita ni lah. Ayat kita ni, mari ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Sama juga pengharaman arak, ayat Al-Maidah 90, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuh. Itu dia panggil kronologi 4 kali pengharaman arak. Tuan-tuan yang boleh tulis cepat, yang tak boleh tulis kena kena semak balik kepada ayat kita ni. Baik, sekarang ni kita nak pindah kepada tajuk akta lain, iaitulah ayat 280. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, dia tak boleh bayar, hidup dia susah, kita tekan juga, janji, waktu pembayaran sudah cukup, mu janji nak bayar, bila nak bayar, celek mata kawan tu, bercakap pinggir, lah. Allah kata, kalau mereka tak mampu nak bayar, maka berilah tempoh sehingga ia lapang hidupnya. Beri tempoh yang sesuai, yang cukup masa. Beri tempoh yang sesuai, yang cukup masa. Ai in tubtum, apabila kamu dah taubat, maaf. Wa in kana zu usratin, kalau orang tu susah nak bayar hutang pun tak boleh. Apalagi kalau lah hutang tu hutang riba, lagilah tak payah ambil, lepas je. Tak usah ambil lagi. Ambil apa riba, kita dah taubat,
Bagi tempoh. Allah kata, wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sebaliknya, bahawa kamu sedekahkan hutang itu kepadanya adalah lebih baik untuk kamu kalau kamu mengetahui pahalanya yang besar yang kamu akan dapatinya kelak. In tasaddaqakum alal madin, kalau kamu sedekah kepada orang buta tadi, bitanazuli wal afwi, kita biar faham, awak ni ada hutang 5,000 ni, saya tak boleh bayar dah cik, tengok ni orang sakit tak habis lagi, tak mati lagi, hari-hari nak pergi kerja jauh-jauh tak boleh, duit ubat banyak, hutang awak tak boleh bayar. Allah kata sedekah lah, senang. Sedekah semua atas separuh, khairul lakum, lebih baik daripada tangguh, sebab memang dia tak rak nak bayar. Jadi bila kamu tak lagi, mereka tak larat lagi nak bayar, tak sanggup, maka kita ambil lah yang ni. Faqumu bizalika idzan in kuntum min zawil ilmi bi fadli sedekah, kalau kamu tahu kelebihan sedekah, kamu tahu besarnya pahala sedekah, tolong orang, maka kamu akan lepaskan hutang dia tu pakai sedekah. Allahu Akbar. Dalam hadis, tulis hadis ni hadis galakkan supaya lepas hutang. An Abdullah bin Abi Qatadah radhiyallahu anhu, bahawa Abu Qatadah talaba ghariman lahu, dia cari orang buta, fatawara anhu, kawan tu bersembunyi. Orang Kelantan kata nus, duduk sembunyi, tak mau nak bayar hutang, tak boleh. Summa wajadahu, kemudian dia bertemu, nih mulai aku di ada hutang. Tuan, Abu Qatadah, inni mu'sirun, saya susah, nak bayar tak boleh, saya tahu tempoh dah lepas, tapi nak bayar tak boleh, tak ada duit. Faqal, Abu Qatadah, Allah, mu cakap ni betul-betul kerana Allah, mu tahu Allah ada, tak boleh nipu, tak boleh belawak. Maknanya dia minta kepastian, tidak kelentung. Qala Allah, ya, saya cakap ni kerana Allah, memang saya tak mampu nak buat. Qala, maka Abu Qatadah kata, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah bersabda, man sarrahu an yunjiyahu Allah min kurabi yaumil qiyamah. Siapa dia nak dengar ni tuan-tuan, yang ada duit, yang ada orang buta banyak dengan kita, yang dia tak mampu nak bayar, siapa dia suka Allah Ta'ala lepaskan dia daripada kesusahan pada hari kiamat, falyunaffis an mu'sirin, mugi lepaskanlah, pergilah lepaslah kesusahan orang yang susah, au yada'a anhu, ataupun batalkan hutang terus pakai sedekah, lagi baik. So ayat ini, hadis ini dalam Muslim, dan hadis yang selalu dibaca oleh kita, hadis Abu Hurairah, Nabi kata, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa dia lepaskan orang kesusahan orang mukmin di dunia, Allah lepaskan kesusahan kita di akhirat. Wa man sayassara 'alal mu'sirin, siapa dia mempermudahkan urusan orang yang susah, Allah Ta'ala permudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah, siapa dia sembunyikan, rahsiakan kesalahan orang muslim, Allah Ta'ala akan tutup kesalahan kita dunia di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi, Allah Ta'ala akan beri pertolongan kepada hamba dia selama hamba dia beri pertolongan kepada saudara dia. Hadis ini juga dalam Sahih Muslim. Ini galakkan banyak lagi hadis lain, cukuplah kita baca 2 hadis untuk menggalakkan kita menjadi seorang yang pemurah, seorang yang baik, seorang yang orang panggil prihatin dengan orang susah, insya-Allah. Sebab itulah bila berlaku banjir besar di tempat jiran tetangga kita, jadi ana alhamdulillah telah gerakkan tabung untuk bantuan banjir. Dan bila kita pergi tengok sendiri di sebahagian tempat, sebahagian lagi kita tak sampai nak pergi, sahabat-sahabat kita tolong pergi tengok, ambil video, kita kata memang teruk.
Nak banding dengan tempat kita gitu, berada sini, nak di pinggir Sungai Kelantan 2014. Begitulah gambarannya. Orang Kuala Krai ni, hok tengok dah masjid 2014 dulu, lagu itulah gambarannya. Masjid kita ni hapus kepala, nah, rusak habis kapek. Cuma untung dia di sana, di masjid di sebelah petani ni, dia tak ada kapek, dia tak pasal kapek. Jadi rugi, untung sebuah masjid tu untung ada 50,000. Kapek ni mahal Bila nak tanya dia kenapa tak pasal kapek, dia kata payah nak cuci, nak bersih. Jadi masalah kapek hilang lah. Masalah lain lah, rusak almari, rusak Quran, rusak kitab, rusak amplifier. Jadi insya-Allah kita bantu setakat mana yang mampu. Dan jazahumullah khairan, ramai lagi NGO daripada Malaysia yang masuk ke sana. Tapi kena atur jadual baik-baiklah. Jangan pergi gitu ya tanpa perancangan, maka kita tak akan sampai ke sasaran. Itu yang kita bimbang. Baik, itu selingan. Nanti ana bagi maklumat penuh peristiwa yang berlaku ini setelah tamat operasi NGO kita ni. Kita pergi pada ayat yang terakhir. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah kamu, peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat, yang padanya kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian akan disempurnakan balasan tiap-tiap seorang menurut apa yang telah diusahakannya, sedang mereka tidak dikurangkan balasannya sedikit pun. Jadi ayat ini munasabah ayat, tulis munasabah ayat. Ayat ini memberi motivasi kepada kita supaya cepat menerima arahan dan pantas meninggalkan larangan. Jadi dalam ayat Quran ini Allah Ta'ala larang daripada riba, suruh buat baik kepada orang susah. Jadi kalau kamu tak nak berhenti juga, bermakna kamu tak takut pada Allah Ta'ala. Sedangkan kita semua ni akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita tolong orang susah, Allah Ta'ala permudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Tapi ingat, kalau kamu riba tak mau berhenti juga, kamu akan menyusahkan diri kamu di dunia dan di akhirat. Jadi ayat ini adalah merupakan ayat yang terakhir turun. Tulis pelajar, ayat ini iaitulah akhir ma nazala. Dikatakan oleh ulama tafsir, ini adalah merupakan ayat yang terakhir turun dalam Quran. Macam-macam riwayat, kalau anak sebut susah, tapi tak sebut tuan-tuan nak tahu. Daripada Ibnu Jurayj, dia kata ayat ini turun sebelum wafat Nabi 9 malam. Kamu dah tak tahu dah ayat Quran, sesalah. Kata turun al-yauma akmaltu lakum, itu ayat yang turun di Mekah ketika Nabi berada di Arafah haji, menyempurnakan agama yang sudah sempurna. Tapi ayat ini bukan ayat hukum. Ayat ini ayat motivasi. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah pada hari yang Allah Ta'ala tarik kamu semua kembali kepada Allah Ta'ala, kemudian dibalaskan segala perkara. Ibnu Jubair Muqatil kata 7 malam. Jadi ada kata 9, ada kata 7 malam, ada lagi riwayat-riwayat lain. Yang pentingnya hazihi akhir ma nazala minal Quran, ini adalah merupakan ayat terakhir yang turun dalam Quran. Berapa hari? Khilaf. Jadi bila khilaf, kita pun tak sedut tekan banyak. Yang pentingnya akhir ma nazala minal Quran, akhir apa yang turun dalam Quran, itulah yang terakhir. Kita kata alhamdulillah, para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita. Setiap kita akan bertemu dengan Allah, yang kita akan mati, dan setiap kita akan berada di hadapan Allah untuk dihisab. Mana yang baik, selamat. Mana yang buruk, kenalah dia, wal iyazubillah.
Maka para jemaah sekalian, marilah kita kembali kepada Allah, kepada jalan Allah sebelum kita kembali kepada Allah. Tulis, kita semua kembalilah ke jalan Allah, mana jalan yang diredai oleh Allah, sebelum kita kembali kepada Allah. Allahu Akbar. Jadi ayat riba ni besar, tak sempat dah masa kita nak hurai panjang-panjang. Detail dia dalam kitab yang ana baca. Ada kitab, kita baca kitab, nama dia Fiqh Manhaji dalam bab riba, panjang di sana. Kategori riba ada berapa? Riba nasiah, riba al-fadli, riba al-jahiliyah, semua ada. Dan sekarang kita mencari 5 faedah untuk kehidupan kita sekarang. Tengok Allah Ta'ala sebut ayat Quran ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba. Jadi bila Allah Ta'ala nak letakkan hukum yang besar, maka dia akan panggil orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Sebab orang beriman je orang yang dengar kata. Bila mu beriman, wa zaru ma baqiya minar riba, berhenti daripada riba, ambil riba. Jadi Allah Ta'ala mula dengan, tengok ayat ini. Ayat ini sentap, tuan-tuan tengok, ya ayyuhalladzina amanu, panggilan yang pertama orang beriman. Seruan yang kedua, ittaqullah, mu kena takut kepada Allah Ta'ala. Orang takut je orang dengar kata. Yang ketiga, wazaru ma baqiya minar riba, tinggalkan sakit-baki riba, ada lagi, hapuskan. Yang keempat, in kuntum mu'minin, kalau benar kamu orang yang beriman. Maknanya ayat ini, kalau kamu tak benar-benar beriman, tak tinggal. Ini yang kita takut hari ni. Ramai di kalangan masyarakat hari ni tahu dah haram riba, tahu dah skem yang dia masuk tak patuh syariah, tahu dah ni. Kita mengatakan, istafti nafsak, tanya hati kita, aku ni beriman ke tidak? Kalau beriman, berhenti. Waktu ana cerita dalam siri yang lepas tentang bahaya riba, ada institusi keuangan di Malaysia ini yang tak patuh syariah dalam muamalah dia. Ada orang yang terlibat dengan kemalangan, jalan bertongkat, dia boleh manfaat sakit daripada syarikat tersebut. Jadi dia tanya, apa hukum dia ambil duit? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf, oleh kerana isu ni besar, terlibat dengan orang ni. Kalau saya kata haram, dia nak makan apa pada ni? Betul tak? Dia kerja, dia dapat caruman daripada satu-satu institusi keuangan ni. Jadi oleh kerana tajuk tu besar, jadi tuan-tuan yang terlibat dengan ni, saya hantar surat ke pejabat mufti negeri masing-masing, biar mufti yang dalam panel majlis fatwa, biar mereka putuskan duit yang kita ambil itu harus halal, darurat, haram, biar pejabat mufti yang keluarkan. Kalau semua ustaz cakap, celaru nanti. Tanya ustaz ni kata okey je, yang ni kata tak boleh, yang ni kata haram, yang ni kata tak boleh. Jadi kemudian orang ni nak makan apa? Sedangkan dia dapat manfaat daripada sistem keuangan yang tidak patuh syariah yang tersebut. Jadi anak tak nak susahkan orang OKU, sahabat-sahabat kita ni. Tapi jangan berhenti setakat tu je, tanya pejabat mufti, biar mereka bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau dia kata harus, kalau tak harus, mufti kena desak kerajaan supaya tukar sistem yang ada ni kepada sistem yang Islamik, yang patuh syariah. Nah, kita hanya mendesak, kita hanya buka minda, tapi jawapan tuntas daripada pejabat mufti. Kita tak nak rempuh masuk dalam kawasan yang ada otoriti yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Baiklah, itu dia panggil ayat. Allah Ta'ala sebut kepada kita 3-4 kali, allazina amanu ittaqullah wa zaru ma baqiya riba in kuntum mu'minin. Kalau kamu beriman, tanya hati, tanya dhamir, kita ni nak pergi mana? Kalau tidak, susah awak. Baik, yang kedua,
wajib kita tinggalkan riba walaupun telah dimodify nama. Sekarang ni riba ada ke tak ada? Lama kita ini ada riba lagi? Tak ada riba. Ada faedah, ada dividen, ada profit, apa lagi nama-nama apa ni, duit lebih ni. Dah, dividen. Apa lagi? Bonus. Bonus. Semua ni nama-nama ini walaupun tak sebut riba, tapi kalaulah sistem muamalah tu ribawi, maka semuanya haram di sisi Allah Azza wa Jalla, tak kira apa nama. Syaitan yang cerdik, dia bagi tukar nama-nama, lafaz syar'i tidak digunakan. Karena itulah bagiannya tuan-tuan pendakwah, tuan penceramah, lafaz syar'i jangan tukar. Riba panggil riba, tak usah kata panggil bonus, panggil dividen, panggil faedah. Semua tu mainan syaitan supaya akal kita rasa ringan. Ini dividen lah, ini faedah lah, ini. Tapi kalau kata ini riba lah, kita orang beriman sebut riba, sentap. Kalau sebut faedah, kau comel. Satu lagi, bunga. Berapa tu? Bunga. Lagi comel. Ini mainan syaitan. Sama juga dengan rasuah, syaitan tukar nama. Duit kopi, duit minyak pelincir, enggak apa lagi, sumbangan. Itu semua tu mainan syaitan. Arak ditukar, minuman arak ditulis syirab ruhi, minuman ruh apa, mabuk, minum berruh, minuman kebangsaan, minuman. Jadi semua tu sebut arak ya. Jangan tukar nama. Riba sebut riba, rasuah sebut rasuah, arak sebut arak, zina sebut zina. Jangan sebut gejala sosial. Gejala sosial. Apa cik dia dengar pagi selepas cerah, tak tahu gapo. Riba, zina, rasuah, sebut nama, jangan lagi nama. Jadi apa saja nama yang dibawa lari daripada nama asal dia, kembalikan kepada asal. Jangan disembunyikan. Kalau tidak, orang tak takut. Baiklah. Yang ketiga ni berat sikit ni. Fa'zanu biharbim minallahi wa rasulihi. Maka Allah Ta'ala guna perkataan harbin dengan nakirah lit ta'zim. Guna perkataan harbin, tak ada alif lam, lit ta'zim, untuk nak membesarkan tajuk ni supaya kita rasa takut nak pegang dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah Allah kata biharbim minallah, peperangan, ditambah lagi huruf jar, biharbim minallah sirrun balaghiyun badi'. Ini dipanggil rahsia dari sudut balaghah cukup indah. Sebab apa ni, salah satu daripada peperangan dengan Allah Ta'ala iaitulah riba. Kalau kata biharbillah, Allah Ta'ala perang terus, tapi biharbim minallah, mana kita tu berlawan dengan Allah Ta'ala. Dia jangan berani-berani para jemaah sekalian nak lawan dengan Tuhan. Pasal itulah dia kata minallahi wa rasulihi, dengan Allah dengan Rasul. Bila pula nak balas dengan Rasul? Sebab Rasul yang menyampaikan kepada kamu yang kerah kepala, kamu yang tak dengar kata, maka kamu bertanggungjawab. Itu rahsia ayat-ayat ni comel. Harbin minallahi wa rasuli. Kenapa tak kata biharbillah? La, biharbin minallah. Jadi semua tu ada tafsilan. Maka kita mengatakan Allah Ta'ala hantar mari Rasul supaya mengajar kita reti bahasa, jangan duk lawan Tuhan, jangan duk kerah kepala, jangan duk gedebek, kata orang Kelantan. Baiklah. Yang keempat, tulis nombor 4, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kamu taubat, kamu boleh ambil kepala modal asal. Ini dia panggil mura'atul adli fi muamalatin nas. Allah Ta'ala nyatakan keadilan dia dalam interaksi muamalah di antara manusia. Jadi tak usahlah kita nyusah-nyusah. Ambillah modalmu, gilah nego di tempat yang halal. Yang haram tu hapuskan, letaklah di tempat-tempat yang boleh digunakan.
Kemudian Allah Ta'ala nyatakan, kalau orang itu susah, nak bayar tak boleh. So kau nak ambil, nak bayar hak riba dia, nak bayar modal pun tak boleh, musdekahlah dia. Kamu sedekah lagi baik. Ataupun muni bakhil, tak mau sedekah, tambah tempoh dia. Tak apalah, saya bagi setahu lagi. Bagi setahu lagi, Tuhan kata apa? In kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu kelebihan sedekah. Ini ulama tafsir kata fadilatul ilmi, ini kelebihan ilmu. Sebab tu Tuhan kata kalau mu tahu. Tapi kalau mu tak tahu, tak jadi apa. Baiklah, yang terakhir, yang kelima, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kamu pada hari kamu dikembalikan kepada Allah. Ayat ini ayat sentap supaya kita orang beriman jangan berani buat maksiat, jangan berani buat benda mungkar, jangan berani buat benda yang tidak baik. Sebab apa? Sebab kita semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah bila banyak NGO masuk, mari nak tolong orang-orang yang susah ni, kita beritahu pada sebahagian mereka, ittaqillaha fi amwalil muslimin. Kita bertakwa kepada Allah Ta'ala untuk menguruskan harta orang-orang Islam. Orang Islam yakin dengan kita, tiba-tiba kita pula buat tak yakin, gitu ambil harta orang. Jadi kita ingat maliklah NGO yang urus harta orang ni, biarlah kita bersikap telus. Jangan pula orang beri 1,000, 100 untuk aku, sebab kita pikul bagi lagi. Jadi sampai kepada ataupun 40% untuk kita. Jangan duk berniaga dengan air mata orang miskin. Jangan berniaga dengan kesedihan orang yang diuji oleh Allah Ta'ala. Jangan ambil keuntungan, kesempatan daripada apa yang kita ada. Sebab itulah bila kita nak jadi NGO ni, dalam grup kita kena ada orang kaya-kaya, kena ada orang yang ada keuangan. Sebab bila kita pergi, kita perlu pada hotel, perlu pada tempat duduk. Jadi biasanya orang kaya ni akan support. Duit orang miskin, duit orang yang kita kumpul tu, kita bagi semua kepada siapa? Kepada orang yang berhak menerimanya, insya-Allah. Jadi Tuhan kata wattaqu yawman turja'una fi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kita akan dibalas semua yang kita buat. Allah kata kamu tidak akan dizalimi. Maknanya jangan takut. Undang-undang Allah Ta'ala telus, undang-undang Allah Ta'ala adil dan saksama. Sekali lagi saya minta supaya para jemaah baca buku ni, Keindahan Islam di dalam masalah pengharaman zakat, keindahan Islam dalam memberi pertolongan pada orang miskin, orang berhutang, orang yang susah. Mudah-mudahan kita selamat di dunia, aman di akhirat, layak ke syurga, berhak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.